ataupun pelajar sendiri belajar dekat platform, antara platform yang saya selalu guna juga Udemy, kalau pernah dengar. Okay, saya share sikit ada kan. So ini antara platform yang memang agak famous lah, dan saya sendiri pun banyak refer dekat sini. Untuk belajar kita ada banyak pasal programming, ada pasal networking, pasal marketing, pasal design multimedia. Dan saya secara personal pun saya ada lebih kurang berapa ratus course yang saya belajar untuk improvement pasal teknologi, pasal coding. Ada banyak IoT pun ada. So yang ni bila kita dah habis satu course, kita akan dapat e-cert. Dia orang akan bagi satu cert yang mengatakan kita dah habis course ni dan kita dah berjaya buat projek apa yang disuruh dalam tu. Ni mungkin daripada pihak pensyarah ataupun student boleh galakkan untuk belajar. Ada course yang free dan ada course yang berbayar. Tapi yang berbayar pun tak silap saya satu course dalam RM20 macam tu. Jangan ambil course yang mahal lah. Biasa course biasa dia akan ada offer course yang murah lah. RM20, RM30 macam tu lah. Syami, dia ada penilaian kompetensi tak bagi setiap course? Macam mana? Dia ada kompetensi tak? Contohnya range dia, intermediate ke, beginner ke? Ada. Pada CJ tu? Ada. Kita boleh belajar start daripada beginner, intermediate dengan advance punya skill lah. Ada satu course tu memang dia start daripada basic sampai kita advance, sampai kita jadi pro lah dalam satu course tu. Kalau kita ikut yang tu, kalau pensyarah ikut lah. Kalau pensyarah ikut, contoh macam dalam satu framework kan, kita panggil macam agak familiar, Laravel framework dalam PHP. Kalau kita ikut standard tu, kita boleh implement untuk ajar pelajar juga. Tanpa sebenarnya kita nak tunggu kursus ataupun course kat luar yang orang buat tu tak tahu bila. Sebab kadang-kadang tarikh tu dia tak kena dengan kita kan, sebab dia orang akan buat khusus ikut pada tarikh yang dia orang available. Jadi kalau kita belajar secara online ni, kita boleh belajar waktu malam, waktu kita ada masa, waktu cuti ke kan. So bila dah habis satu course, kita try lah implement ajar pula kat student. Macam tu lah. Dia lagi satu, macam payment gateway tu, kebanyakan student ni dia buatlah macam commerce punya sistem kan. Tapi dia tersekat dekat gateway tu. Kan kita ada banyak sekarang ni gateway kan, macam FPX ke, ToyPay ke, whatever. Gateway untuk buat online transaction tu kan. Jadi knowledge situ tu nak dapat macam mana yang untuk education punya. Cik Syami tahu tak? Yang tu untuk pandai projek lah. Pasal tu biasa. Budak start kat situ. Jadi dia tak tahu nak teruskan dah yang bahagian online payment tu. Okay. Macam saya cerita, kita kena start dengan basic. Okay. First, kalau kita belajar satu sistem, kita akan pecahkan kepada dua. Kita ada satu front end dan kita ada satu back end. So secara itu kita akan ajarlah. Kita akan belajar secara dalam course dalam politeknik pun ada belajar. Cuma satu lagi part yang saya ada beritahu adalah berkaitan dengan API. So API ni kalau kita dapat master ataupun kita faham macam mana cara integrate, cara structure dia, apa-apa payment gateway ataupun apa-apa sistem yang melibatkan API sebenarnya kita boleh uruskan tanpa tanpa kita pening nak tahu, nak baca API tu. Lepas tu kalau payment gateway ni tak kisah kalau kita pakai Bplay ke ataupun SecurePay ke, ToyPay ke, kita boleh test dengan pakai sandbox dia lah. Contoh dalam sandbox tu kita ada satu kredit RM2,000 kan. So macam mana nak tengok kita punya program tu berjaya ataupun tak, kita try pakai sandbox tu. Kalau sandbox tu boleh, dia akan keluar satu message success. Maksudnya kalau kita implement tukar sandbox tu kepada real product, dia boleh dapat duit tu sebenarnya. So kalau boleh Cik Syahmi boleh transfer the knowledge dekat poli tu, bagi bagus lah kalau ada bahagian tu lah. Saya boleh, tapi tuan dari segi basic tu student tu kena belajar dulu sikit macam mana kita nak baca API. So daripada situ bila kita dapat senang untuk kita ajar juga. Sebab ada satu projek daripada Poli Muazzam yang baru ni saya jadi juri. Student ni dia buat satu e-wallet. E-wallet berkenaan tentang kafe dalam poli lah.
dia integrate dengan payment gateway dan payment gateway tu berjaya lah. Maksudnya dia study sendiri cara macam mana dia orang nak baca API tu dan dia orang test sendiri pakai dia orang punya apps. Dia orang buat apps mobile apps. Bila melibatkan payment ni budak jadi stuck gitu sebenarnya. Nak jadikan payment kan gitu lah. Sebab kita nampak macam susah tapi tak, bila basic tu kita dapat, apa-apa pun kita boleh guna lah sebenarnya. Okay, terima kasih. Tapi boleh insyaAllah kalau ada masa saya boleh lah bagi pendedahan sikit tentang payment gateway ke ataupun tentang API ke, pasal framework sikit ke. Macam tu lah. Okay, terima kasih. Okay. Okay, terima kasih. Kejap ya. Proceed pada Syada dulu. Pancarkan daripada sana. Pancarkan daripada sana. Sebab line sini dia tak berapa clear tu yang tadi terus keluar tu. Cik Mudin kejap saya kerjaya. Nanti Cik Syahmi kalau dengan Cik Farid kalau ada peluang kerjaya di syarikat Cik Syahmi dan juga Farid bolehlah salurkan kepada kami lah untuk kami bagi peluang kepada ni lah. Terima kasih. Okey, nampak clear. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas masalah line tadi. Jadi untuk yang agenda yang seterusnya ni adalah untuk pembentangan hasil daripada penilaian yang telah dibuat pada semester lepas lah, sesi Jun 2020. Sekarang ni kita panggil sesi Disember 2020 dan sekarang pelajar sedang menjalani peperiksaan akhir, tetapi kita telah gantikan dia dengan penilaian alternatif disebabkan pandemik. Okay, so tak ada peperiksaan secara bersemuka lah, semuanya atas talian. Okay, next. Okay, ini konten saya lah, saya bahagikan kepada 3 sahaja, iaitu informasi program berkaitan program DDT, laporan hasil PLO semester lepas dan juga kesimpulan dan harapan. Okey, untuk makluman Encik Syahmi dan juga Encik Farid, okey, sebenarnya kita bermula dengan Diploma Teknologi Maklumat kurungan pengaturcaraan untuk yang sebelum ni. Apa yang saya present pagi tadi berkaitan dengan program educational objective adalah untuk graduan yang telah graduate dan berada di industri selama 3 hingga 5 tahun. Dan itu adalah untuk batch yang mengambil pengaturcaraan lah. Dan kita di rebrand kita panggil pada Jun 2016 dengan nama Diploma Teknologi Digital. Pada masa ini kita diperkenalkan dengan kurikulum NBOS. Dan pada Oktober 2017 kita di rebrand lagi sekali setelah ditegur oleh MQA dengan nama Diploma Teknologi Maklumat kurungan Teknologi Digital. Dan ini adalah program yang besar, tetapi dalam teknologi digital ni ada pula track. Itu beza kita dengan program yang lain lah, maksudnya dengan jabatan yang lain. Okey,
Kalau di universiti biasanya kita panggil specialization lah lebih kurang. Okey, dan kita untuk pelajar kita yang utama dekat sini adalah 30 kursus yang pelajar kena ambil dan perlu graduate dengan 92 kredit. Okey, next. Okey, ini berkaitan dengan kos yang pelajar kita ambil di sini. So tadi kalau ada berkaitan dengan ISIAP tu, pelajar-pelajar yang telah mengambil subjek-subjek inilah yang telah dipelajari pada semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4. Kalau tengok kepada sini tak ada lagi programming yang hardcore. Sebab programming yang core ni lebih berada di specialization. Next slide. Okey, akan berada di sini yang mana melibatkan OOP, menggunakan Java, web design, Visual Basic Programming, mobile apps dan juga IPT, Integrative Programming and Technology yang menggunakan Java juga. Kebanyakannya berada di semester 4. Kebanyakannya lah. Dan ini adalah untuk pelajar yang kohort baru, yang mana pelajar sekarang ni berada di semester 4 sekarang ni adalah intake yang menggunakan kurikulum baharu. Pelajar yang semester 5 yang telah Cik Farid nilai projek sebelum ni, yang itu adalah pelajar kohort lama, yang mana kalau ikut diorang sempatlah untuk face to face. Tapi untuk yang batch sekarang ni yang berada di semester 4 ni, mereka 3 semester dah melalui pandemik ni lah. Maksudnya belajar secara atas talian ni. Okay, next. Okay, so untuk mereka ni pada sesi Jun 2020, sesi lepas yang fully secara online ni, okay, untuk PLO yang pertama, pencapaian pelajar adalah sebanyak 70%. Berkaitan dengan praktis ICT dalam documenting. Untuk PLO kedua yang berkaitan dengan analyze issue dalam 72.3%. Berkaitan dengan perform diagnostik dalam 77.8%. Yang ni lebih kepada praktikal bermula PLO 3. PLO 1 dan 2 tu lebih kepada teori. Maksudnya pelajar didedahkan dengan teori lah, soalan-soalan exam, dites di situlah, soalan kuis. Dan bermula PLO 3 sehingga ke 8, ke 9. 9 bagi kohort lama, 8 bagi kohort baru. Yang ini lebih kepada praktikal dan juga lebih kepada GSA, Generic Skill Attribute. PLO 4, 75.3% bagi communication. PLO 5 untuk social skills and responsibility as a leader or member, 78.6. Okay, untuk seterusnya, demonstrate ability ICT in quantitative skills, yang ini dalam 77.7. Okay, untuk entrepreneur 76%, dan untuk PLO ke-8 positive value ethics dalam 76%. Untuk yang last ni, untuk leadership teamwork 74.4, ini adalah untuk yang kohort lama, yang mana dinilai untuk pelajar yang lama saja, batch yang lama. Okey. So kesimpulannya, kalau ikut pencapaian student adalah kebanyakannya 70% bagi keseluruhan program lah. Kiranya tercapai dengan apa yang telah ditetapkan oleh JPPKK, iaitu HQ. Tetapi kerisauan kita adalah berdasarkan kepada seperti yang saya cakap tadi, situasinya adalah pada sesi Jun 2020, sesi Disember 2020 ni pelajar melalui online, kelas secara online, jadi agak terhad untuk yang melibatkan hardware. Yang melibatkan kursus-kursus hardware, yang itu jadi masalah sikit lah. Kita takut nanti bila lagi 2 tahun lebih kurang pelajar nak grad, nak masuk ke industri, kita takut yang itulah maksudnya pelajar ada lag dari segi practical, hands on tu. Tetapi dari segi teori pun kami pun tak pastilah nanti hasil dia macam mana. Jadi untuk nilai tambah tadi pun ada yang Cik Syamil dan Cik Farid respon berkaitan dengan CJ profesional yang sesuai.
Dan untuk kolaborasi, jemputan PPI, latihan kursus dan juga panel projek pun telah dibincangkan tadi. Dan juga sekiranya ada, berdasarkan kepada kursus yang disenaraikan tadi yang pelajar ambil, mungkin Cik Farid ataupun Cik Syahmi boleh cadangkan untuk kita tambah baik bagi CQI lah, kursus-kursus yang mungkin boleh diintegratekan dalam kursus yang sedia ada. Itu sajalah untuk yang daripada saya. Assalamualaikum. Jadi kita buka kepada ahli-ahli serta panel lah, penyelaras-penyelaras serta panel sekiranya ada isu-isu lain yang ingin dibincangkan. Sambil tu saya akan cuba terangkan sedikit sebanyak lah berkenaan dengan tadi yang Cik Wan Nur Syamudin ada maklumkan. InsyaAllah jabatan akan menawarkan satu program baru lagi ya di JTMK PSMZA, sama juga Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital, tapi kali ini kita akan menawarkan track web development lah. Jadi insyaAllah program ini masih di peringkat program need analysis dan belum lagi kita bentangkan kepada pihak bahagian perancangan program dan institusi ya, untuk kelulusan penawaran program. InsyaAllah kalau tak ada apa aral akan mula ditawarkan pada Disember 2022 lah. Pada bulan Disember 2022 itu paling cepat lah saya dimaklumkan oleh pihak JPPKK. Jadi dari segi penglibatan pihak industri juga kami berharaplah agar pihak Durian Tunggal dan juga Lemongrass dapat sama-sama juga membantu kami dari segi macam tadi Puan Syahda Taini ada maklum untuk CQI dan juga CQI kepada kursus-kursus yang ditawarkan, dan juga kita akan daripada masa ke semasa menerima pandangan dan juga pendapat institusi berkaitan dengan kursus-kursus nilai tambah, jaringan kolaborasi, penawaran program-program terkini yang sesuai dan berpadanan lah dengan program yang akan kita tawarkan nanti. Jadi mungkin akan selepas ni dimulai dengan mesyuarat pada hari ini. Diharapkan hubungan baik di antara Durian Tunggal dengan Lemongrass bersama PSMZA akan berterusan melalui kita pun faham jalinan kerjasama ni mestilah berada dalam win-win situation lah, sama ada di pihak kami maupun di pihak industri. Jadi di pihak kami akan cuba menjalinkan kerjasama tu melalui macam tadi mungkin Cik Syahmi juga dah pernah melalui di poli-poli lain, melalui program, dan juga di PSMZA sendiri saya difahamkan sebelum kehadiran saya ke jabatan pernah diadakan program PPI kan, juga penjurian projek. Jadi kita harapkan kerjasama tu berterusan dan dapat memberi impact positif kepada kedua-dua belah pihak lah. Dan juga satu saja matlamat di pihak kami dan juga tanpa sokongan industri untuk menghasilkan tenaga TVET profesional dalam era IR 4.0 ini. Jadi kerjasama ni amat kami hargai dan kita harapkan ianya berterusan di masa-masa akan datang lah. Itu daripada saya. Mungkin moderator ataupun pengerusi boleh membuat rumusan lah. Okay, terima kasih. Saya ada soalan nak tanya pasal kurikulum DDT. Dia datang dari kementerian kan? Ya, saya Cik Farid. Sebab contoh kalau student buat FIP untuk IoT, saya rasa 95% kot tak faham pun benda yang dia orang nak buat tu. Dia bagi kat saya tu zero knowledge. So saya pun macam pelik. Awak tak pernah belajar pun pasal IoT tapi awak buat final year project IoT, macam jadi tanya-tanya sikit lah. Tapi saya still sebab dia orang ada basic coding, so saya boleh bantu lah dia orang mana cepat jugalah daripada orang zero coding. Tapi just macam tanya-tanya juga macam dia orang tak pernah belajar tapi still buat something yang sebab saya tahu IoT tu penting untuk industri sekarang sebab semua everything is about IoT sekarang. So benda tu penting. Cuma
macam mana kita nak tambahkan pasal IoT ke dalam kurikulum tu? Macam cara-cara ke Sebenarnya ada untuk kurikulum IoT tu ada subjek dia, tapi dia di bawah elektif. Cuma di PSMZA tidak ditawarkan. Kita pilih kursus yang lain. Okay. Faham. Okay. Uh, So mungkin kita mungkinlah lecturer terpaksa buat kursus ekstra ke untuk student IoT pasal IoT something. Sebab kalau tak salah saya Cik Hakim pernah buat kursus IoT rasa dulu. Dululah I mean sebelum pandemik kepada student. Itu je lah kot soalannya. So, saya nak tanya juga yang di DT ni dia tak ada spesifik kepada contoh student tu belajar pasal programming, dia akan masuk network apa semua kan? Betul Cik Syami. Dan untuk dari segi kos tu untuk coursework dia orang sama ke sebelum ni ataupun lebih pendek lagi? Masa Cik Syami dari segi tahun ke? Tahun dengan dia orang punya untuk dalam satu sem tu, dia orang mungkin satu sem yang sebelum ni satu subjek tu dia akan belajar satu sem. So adakah still sama satu sem tu satu subjek ataupun dia akan campur 2-3 subjek ni? Kalau ikutkan sama je lagi. Cuma beza dia kat mana dengan yang kau sebelum ni? Dengan pengaturcaraan sebelum ni tu. Contoh OOP sebelum ni kalau kohort lama-lama dulu ada yang gunakan C++, tapi OOP yang batch baru untuk kos baru ni dah gunakan Java. Macam tu lah dia punya peralihan tu. Maksudnya setiap kali ada upgrade dari segi syllabus, dia orang akan keluarkan satu program baru macam tu? Bila setiap kali ada revise curriculum tu, dia akan tengok kepada permintaan terkini industri. Kalau contoh satu lagi macam Python programming ada ditawarkan untuk elektif, tapi kalau tengok kat sini untuk PSMZA kami belum tawarkan lagi lah, kita masih lagi dengan database administration. Tapi ada certain poly dah pergi kepada elektif yang Python programming. Maksudnya kalau ada yang kalau ada contoh Cik Syami ataupun Cik Farid bagi idea untuk apa yang keperluan terkini dari industri, kita boleh angkat kepada bahagian kurikulum HQ lah untuk dicadangkan dalam dalam mesyuarat penasihat industri di peringkat HQ nanti pula. Itulah maksudnya. Dan dia akan revise untuk CQI ni lagi dalam tempoh 2 tahun ni akan keluar untuk versi yang baru. Macam tu. Dalam tempoh 2 tahun biasanya untuk IT. Kalau engineering dalam tempoh 5 tahun. Perubahan kurikulum tu berlaku. Okey, faham. Okey, terima kasih. Setakat ni dah.
Tak ada juga. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih Cik Syami, Cik Farid. Terima kasih semua. Cik Syami, Lagi. Terima kasih juga semua. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.